Polis Diraja Malaysia PDRM merekodkan 71,833 kes jenayah komersial yang disiasat membabitkan jumlah kerugian lebih 5.2 bilion ringgit sepanjang 2020 hingga Mei lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani berkata sebanyak 48,850 kes atau 68% daripada jumlah terbabit adalah jenayah komersial yang membabitkan penipuan dalam talian. Beliau berkata hal itu dipercayai apabila dunia berdepan pandemik COVID-19 menyebabkan penggunaan internet yang lebih meluas dan secara langsung menyebabkan penipuan atau kejadian skam secara dalam talian meningkat. Katanya aspek kesedaran kepada orang ramai tentang modus operandi terkini sindiket skam adalah usaha berterusan PDRM dalam mengelakkan lebih ramai orang menjadi mangsa. Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas menyempurnakan majlis pelancaran kempen anti-skam Polis Diraja Malaysia 2022 di Pusat Beli Belah di Johor Bahru pada Sabtu. Kes penipuan dalam talian yang berlaku di negara ini dijangkakan melonjak hingga 2 kali ganda sehingga hujung tahun ini berbanding tahun lepas. Ia berdasarkan laporan statistik Polis Diraja Malaysia yang meningkat sejak 3 tahun lalu. Ketua Polis Negara Datuk Seri Akhil Sani Abdullah Sani berkata sejumlah 8,162 kes dilaporkan atas kes penipuan sejak Januari hingga Oktober tahun ini berbanding 5,846 pada 2020 dan 3,512 pada 2019. Katanya jumlah kerugian melibatkan penipuan belian secara online juga dilihat meningkat secara konsisten. Berarti itu sehingga Oktober. Jika kita tunggu sehingga Disember nanti, kemungkinan ia akan hampir sama dengan 2 kali ganda daripada kes yang dilaporkan pada tahun lepas 2020 dan 3 kali ganda daripada yang dilaporkan pada tahun 2019. Jadi kita melihat trend semakin lama semakin meningkat. Dan kita lihat juga dari sudut kerugian keuangan yang terlibat dalam kes-kes tersebut. Pada tahun 2019 yang dilaporkan kerugian akibat penipuan belian online ini sejumlah 28 juta ringgit kerugian. Pada tahun 2020 meningkat kepada 41 juta. Dan tahun 2021 setakat Oktober telah menunjukkan hampir 58 juta ringgit yang terlibat dalam kerugian yang terlibat dalam kes-kes penipuan belian online. Beliau ditemui pada sidang media selepas merasmikan kempen pencegahan jenayah komersial dalam talian 2021 di Ibu Negara pada Isnin. Kempen tersebut dianjurkan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial dalam usaha menangani jenayah dalam talian yang semakin kompleks. Beliau turut melancarkan sistem hebahan melalui sistem pesanan ringkas SMS menggunakan masking kod PDRM. Assalamualaikum, nama saya Nur Nasuha binti Abdul Rashid, nombor tek 279712. Antara langkah utama dalam menangani isu penipuan dalam talian adalah pengguna atau pembeli perlulah sentiasa bersikap waspada dan berhati-hati, iaitu dengan tidak terburu-buru dalam membuat keputusan pembelian secara dalam talian. Terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan oleh pembeli sebelum membuat pembelian dalam talian. Antaranya adalah pertama,
Pertama, jangan beli jika harga terlalu murah. Jika harga yang ditawarkan terlalu murah berbanding dengan harga pasaran di tempat lain, maka pembeli perlulah berhati-hati. Pembeli biasanya akan berasa teruja untuk membeli apabila melihat tawaran harga yang sangat murah. Sikap sebegini perlulah dielakkan dan sebagai pembeli anda seharusnya berfikiran rasional dan tidak terburu-buru. Ada kemungkinan penjual tersebut tidak mempunyai barangan yang dijual dan hanya menipu dengan menawarkan harga yang murah dan atau menjual barangan palsu kepada anda. Kedua adalah melihat dengan teliti gambar produk yang disertakan. Gambar produk adalah tarikan utama pembeli dalam membuat keputusan pembelian. Senjata utama skamer adalah dengan memaparkan gambar yang menarik dan cantik. Pembeli juga perlu meneliti adakah gambar yang digunakan itu produk tiruan ataupun asli. Oleh itu, pembeli perlu melihat dengan teliti gambar-gambar yang dikongsi oleh penjual. Sekiranya gambar produk yang ditunjukkan tidak jelas, pembeli berhak minta penjual untuk memberikan gambar produk sebenar yang lebih jelas dan memuaskan. Kerana kemungkinan besar skamer akan memberikan produk yang tidak sama seperti yang tertera di dalam gambar. Ketiga adalah semak dan siasat kesahihan maklumat penjual terlebih dahulu. Sebelum membuat keputusan untuk membeli, anda perlu mengkaji selidik terlebih dahulu mengenai latar belakang penjual sama ada melalui sarana rakan yang pernah membeli atau membuat carian maklumat di enjin carian Google. Untuk mengetahui maklumat asas penjual seperti nama penuh penjual, nama syarikat, alamat perniagaan, nombor telefon, email, nombor pendaftaran syarikat, nombor akaun bank serta maklum balas daripada pembeli lain terhadap penjual dan sebagainya. Sekiranya maklumat tersebut ada di laman web forum sebagai penipu ataupun skamer, anda perlulah mengelak daripada membuat sebarang pembelian dengan organisasi tersebut. Keempat adalah pastikan rating ataupun review bukan palsu dengan melihat maklum balas daripada perkhidmatan yang disediakan. Hampir keseluruhan platform e-dagang mempunyai sistem rating dan ulasan daripada pembeli. Ia adalah penting sebagai penanda aras untuk membuat penilaian serta keputusan pembelian produk berdasarkan kepada maklum balas pembeli lain. Sebagai contoh, apabila anda melihat ramai pembeli memberi komen yang negatif serta rating yang rendah terhadap seseorang penjual, maka anda haruslah bijak membuat keputusan kerana sama ada penjual tersebut boleh dipercayai ataupun tidak. Yang kelima adalah berhati-hati membuat pembelian dalam talian, terutamanya barang daripada barangan luar negara. Sebagai pembeli, anda perlu lebih berhati-hati apabila membuat pembelian dalam talian dari luar negara, terutamanya menerusi platform e-dagang yang tiada jaminan hak antara pembeli dan penjual. Elakkan membeli daripada platform e-dagang yang meragukan. Anda juga perlu berhati-hati terutamanya daripada penjual individu dari luar negara. Elakkan dari memberikan maklumat berkenaan akaun bank anda serta membuat terus bayaran. Proses untuk mengambil tindakan amat rumit sekiranya anda membuat laporan kepada pihak berkuasa kerana ia melibatkan urus niaga luar negara. Rumusnya, pengguna atau pembeli perlulah bertindak secara bijak dalam membuat pembelian secara dalam talian dengan membuat kajian terlebih dahulu, tidak mudah terpedaya kepada penjual individu maupun syarikat melainkan dibuktikan dengan pendaftaran perniagaan atau syarikat oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Pembeli juga perlulah menyimpan segala rekod pembelian dan pembayaran sebagai bukti serta tidak terburu-buru dalam membuat bayaran adalah langkah pencegahan penting dalam memastikan setiap pembelian yang dilakukan adalah selamat dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nazira binti Muhammad Nasrul Nasir dan nombor metrik saya 294064, ingin menceritakan tentang cara penyelesaian masalah terhadap isu penipuan dalam talian. Antara cara yang saya pilih ialah pihak komunikasi dan multimedia perlu memainkan peranan dengan menguatkuasakan undang-undang supaya mengawal sebarang pelanggaran terhadap garis panduan yang telah ditetapkan. Individu yang melanggar
undang-undang jenayah cyber ataupun penipuan dalam talian ini, mereka akan dikenakan hukuman yang berbentuk denda ataupun penjara. Sebagai akibat, ini akan memberikan kesedaran kepada masyarakat bahawa mereka tidak perlu melibatkan diri dalam penipuan atas talian ini. Di Malaysia, terdapat banyak jenis undang-undang yang telah diperkenalkan. Antaranya ialah Undang-Undang Jenayah Komputer 1997, Undang-Undang Akta Teleperubatan 1997, Akta Hak Cipta Terpelihara, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998 dan juga Akta Digital 1997. Undang-undang yang pelbagai ini adalah perlu supaya kita dan pihak kerajaan dapat mengawal jenayah penipuan dalam talian yang luas sifatnya. Contohnya, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 merupakan tunjang kepada semua undang-undang cyber di Malaysia dan konteksnya menghuraikan tentang dasar pembangunan ICT di negara Malaysia. Akta ini bertujuan untuk membolehkan penubuhan Suruhanjaya untuk mengendalikan urusan yang berkaitan dengan jaringan seperti internet. Dengan ini, kita boleh yakin bahawa menguatkuasa undang-undang merupakan cara penyelesaian masalah yang sangat baik kerana dapat mengawal segala penipuan di dalam talian. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Selamat petang, nama saya Angshi, matrik nombor 281683. Saya akan sambung terangkan cara perlindungan data dan keselamatan untuk menyelesaikan isu penipuan atas talian. Poin pertama, elak gunakan email untuk menghantar maklumat dan dokumen penting. Kita mesti mengelakkan hantar maklumat dan dokumen penting melalui email. Sebaliknya, simpan maklumat dan dokumen tersebut dan bertimbangan awam yang selamat seperti Dropbox dan hantarkan link kongsian ke dokumen tersebut. So, poin yang seterusnya, selalu verifikasi identitas pengirim sebelum memberikan informasi sensitif atau melakukan transaksi online. Kita perlu pastikan memverifikasi identitas pengirim sebelum memberikan informasi sensitif atau melakukan transaksi online. Hubungi perusahaan atau individu secara langsung menggunakan informasi kontak yang sah, bukan menggunakan informasi yang diberikan melalui email atau pesan yang tidak dikenal. Poin yang ketiga, kita mesti memahami dan menguasai semua tetapan privasi yang tersedia di akaun kita, termasuk media sosial, layanan email dan platform lainnya. So, platform media sosial seringkali menjadi titik lemah apabila hadir dalam talian sesiapa pun. Imbasan sepintas lalu akan mendedahkan segala jenis maklumat peribadi, daripada lokasi dan usia anda sehinggalah kerja, jam bekerja anda dan juga waktu anda bercuti yang boleh menyebabkan anda menjadi sasaran pecah masuk. Kita perlu tahu akan semua tetapan privasi data pada akaun anda dan tetapkan akaun kepada peribadi seboleh yang mungkin. Jika ini tidak boleh dilakukan, pastikan anda tidak mendedahkan terlalu banyak maklumat. Sebagai contoh, anda boleh memuat naik gambar percutian selepas anda pulang bercuti. Poin yang keempat, gunakan keamanan perangkat lunak. Install perangkat lunak keamanan seperti antivirus dan firewall di perangkat kita untuk melindungi dari serangan malware dan serangan jaringan. Yang last, gunakan kata sandi yang unik. Kita perlu elak menggunakan kata sandi yang sama untuk semua akaun kita. Meskipun sulit untuk mengingat banyak kata sandi yang berbeza. Penting untuk menjaga keamanan kita, terutama untuk akaun email dan website
yang menggunakan informasi kad kredit kita. Periksa kata sandi yang sudah ada untuk memastikan tingkat keamanannya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Iqmal Hakim bin Rizaham, nombor metrik 296971. Okay, hari ini saya nak kupas tentang isu penipuan atas talian ni. Okay, zaman sekarang ni isu ini amatlah berleluasa, dan yang terkena dalam isu penipuan ini ialah tergolong daripada golongan orang tua dan budak-budak sekolah rendah dan budak-budak remaja. Sebab mereka terkena isu penipuan ini ialah mereka kurang diberikan pendedahan tentang isu tentang penipuan atas talian. Okey, disebabkan oleh isu ini amatlah berleluasa, pihak berkenaan seperti Kementerian Komunikasi dan Multimedia haruslah mengambil tindakan. Dan antara langkah yang bagus untuk mereka ambil tindakan iaitu mengadakan dan menganjurkan program pendidikan kesedaran tentang atas isu penipuan atas talian. Okey, program tersebut haruslah mengajar dan menyediakan tentang maklumat asas tentang isu penipuan atas talian, seperti jenis-jenis penipuan, risiko penipuan dan sebagainya. Okay, jenis-jenis penipuan ialah seperti phishing, skimming dan selebihnya. Okay, selain itu, program tersebut haruslah membantu untuk mengenal pasti tanda-tanda penipuan. Seperti jika kita, sebagai contoh, jika kita mendapat email yang mencurigakan, seperti email yang tidak sah daripada agensi-agensi yang sah, kita haruslah berwaspada daripada membalas dan memberi respon kepada email tersebut, kerana berkemungkinan email tersebut ialah satu penipuan. Okay, seterusnya ialah membantu mereka menyediakan sumber rujukan, seperti agensi-agensi yang sah haruslah menyediakan nombor rujukan ataupun email rujukan yang sah, sebagai contoh, untuk memudahkan lagi pengguna untuk mendapatkan maklumat yang betul. Dan terakhir sekali, mereka harus membantu dalam memperkuatkan pemikiran kritis tentang pengguna, seperti mereka menggalakkan memeriksa kebenaran maklumat dan meneliti hal seperti email tersebut ialah sah ataupun tidak. Seterusnya, bagi penggunaan platform yang dipercayai, gunakan gerbang pembayaran yang dipercayai seperti PayPal, Stripe atau Apple Pay yang menawarkan pemprosesan transaksi yang selamat. Gerbang pembayaran ini menggunakan penyulitan dan protokol keselamatan lain untuk melindungi maklumat kewangan anda semasa transaksi dalam talian. Pada platform yang membenarkan penjual individu, cari penjual yang disahkan atau mereka yang mempunyai reputasi yang baik. Penjual yang disahkan sering menjalani proses pengesahan oleh platform, menunjukkan bahawa mereka adalah sah dan boleh dipercayai. Platform digital yang dipercayai boleh membantu individu melindungi diri mereka daripada penipuan dan aktiviti penipuan. Begini cara ia boleh digunakan untuk itu. Okey, pertama sekali, dalam kegiatan beli belah dalam talian, gunakan platform e-dagang yang dipercayai dengan sistem pembayaran selamat dan program perlindungan pembeli. Platform ini selalunya mempunyai langkah-langkah untuk mengesahkan penjual dan menawarkan proses pembayaran balik atau penyelesaian pertikaian sekiranya berlaku penipuan atau tidak penghantaran barang. Okey, bagi yang kedua, transaksi kewangan. Sebagai pengguna yang bijak, kita untuk mengelakkan daripada ditipu, kita perlu gunakan platform perbankan dalam talian yang dipercayai dan gerbang pembayaran yang menggunakan langkah keselamatan yang teguh seperti penyulitan dan pengesahan berbilang faktor.
elakkan daripada berkongsi maklumat kewangan yang sensitif melalui saluran tidak selamat atau platform yang tidak dikenali. Seterusnya, melalui email dan komunikasi. Sebagai pengguna yang bijak, kita haruslah berhati-hati dengan email, pancingan data dan mesej yang cuba menipu kita supaya mendedahkan maklumat peribadi atau kelayakan log masuk. Bergantung pada penyedia email yang dipercayai dengan penapis spam yang kuat dan ciri keselamatan. Sahkan ketulinan komunikasi sebelum berkongsi data sensitif atau mengklik pautan yang mencurigakan. Okey, seterusnya adalah dari segi penggunaan media sosial. Kita perlulah berhati-hati semasa berinteraksi di platform media sosial. Elakkan berkongsi maklumat peribadi secara terbuka dan berhati-hati dengan permintaan rakan atau mesej daripada individu yang tidak dikenali. Laporkan sebarang aktiviti dan yang mencurigakan atau penipuan kepada pasukan sokongan platform. Dan akhir sekali, bagi perkhidmatan dalam talian, apabila mencari perkhidmatan profesional, gunakan platform yang dipercayai atau yang mengesahkan dan menyediakan perkhidmatan yang baik. Itu saja.